Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala Abil Qasimil Amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirabbil azim. Bismillahirabbil azim war rasulil karim wal malaikatil muqarrabin. Assalatu wassalamu alayka ya sayyidi ya Rasulullah. Khudh biyadi qallat hilati adrikni. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillah, kita sambung di bab yang keempat, mengintai kasih ilahi. Tengok pada muka surat 21. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah difardukan kepada kamu puasa seperti mana telah difardukan puasa kepada orang-orang yang sebelum kamu, la'allakum tattaqun, pasti kamu akan memperoleh ketakwaan. Faham? Tutup pintu. Dalam ayat yang kita baca ni, Allah Subhanahu wa taala menyebut tentang kefarduan puasa. Umat yang sebelum kita, Allah Subhanahu wa taala telah wajibkan kepada mereka berpuasa. Kemudian puasa difardukan juga kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam syariat yang terakhir. Cumanya umat Muhammad, Allah Subhanahu wa taala kurniakan sebulan, bulan Ramadan, untuk kita berpuasa 30 hari ataupun sebulan dalam bulan Ramadan. Sementara umat yang sebelum kita, mereka berpuasa setiap bulan 3 hari. Setiap bulan 3 hari. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tapi kita telah difardukan berpuasa sebulan sahaja. 30 hari cukup ataupun sebulan cukup. Sementara umat yang sebelum kita, mereka berpuasa sebulan 3 hari. Maknanya Allah Subhanahu wa taala telah mengurniakan Ramadan untuk kita. Allah Subhanahu wa taala telah memberi hadiah untuk kita, iaitu Ramadan, sebagai hadiah yang istimewa daripada Allah untuk kita semua. Hikmah daripada berpuasa ialah untuk membuahkan takwa. La'allakum tattaqun, pasti kamu akan mendapat ketakwaan. Siapa yang berpuasa akan dapat takwa ni? Iaitu orang yang menepati hadis Rasulullah.
Nabi sebut man shama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Nabi sebut sesiapa yang berpuasa imanan dengan penuh keimanan, wahtisaban dan mengharapkan pahala daripada Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, akan diampunkan dosanya yang terdahulu. Maknanya dengan masuknya bulan Ramadan, sebulan kita berpuasa, tapi puasa kita itu ialah imanan wahtisaban. Syarat ada dua ya, imanan satu, wahtisaban satu. Imanan maknanya dengan penuh keimanan, berpuasa di atas perasaan mengimani kefarduan berpuasa, dan kita berpuasa dengan penuh keimanan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi kalau berpuasa dengan penuh keimanan, itulah yang membuahkan takwa. Yang kedua, ihtisaban. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ihtisab maknanya mengharapkan pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Dua tu syarat dia. Jadi kalau kita berpuasa dengan penuh keimanan, sambut betul kefarduan Tuhan ni, kita nak buat, kita nak jadikan puasa ini sebagai satu amal soleh kita yang sangat terbaik, kita persembahkan kepada Allah, tu panggil imanan. Wahtisaban, dan mengharapkan pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Dengan dua syarat tu, maka yang kita peroleh ialah la'allakum tattaqun, pasti kamu akan mendapat takwa. Kita ni kalau kita buat kerja tak ada hasil, nak buat kerja buat apa? Soalan Sayyidina Muhammad. Contoh orang bina istana Pasiak tepi pantai, buat apa? Nak bagi runtuh. Apa segala pun kita buat, kita nak dapat hasil. Orang buat bendang, tentu orang nak mendapat hasil yang banyak. Menyebabkan orang yang buat bendang selalu pi ke bendang, hari-hari dia pi ke bendang. Sebab tanam padi ni dia tak boleh tinggal, dia kena tengok apa musuh dia, baja dia apa semua, ayak cukup tak cukup, apa segala pun. Bila mana kita buat, dia kena perhatikan adakah kita akan dapat hasil yang baik. Maka tujuan daripada puasa ialah untuk mendapat takwa. Apa dia takwa? Cuba tengok di atas tu. Imtithalu awamirillah wajtinabu nawahi. Takwa ialah masalah Sayyidina Muhammad menjunjung tinggi perintah Allah dan meninggalkan segala yang dilarang oleh Allah. Sebenarnya terjemahan ni ialah praktikal dalam kehidupan. Imtithalu awamirillah, menjunjung tinggi titah perintah Allah, wajtinabu nawahi, dan meninggalkan segala yang dilarang oleh Allah. Segi makna dia ialah praktikal dalam hidup. Apa yang Tuhan suruh besar, apa yang Tuhan larang besar. Maksudnya apa yang Tuhan suruh besar, maknanya kita tak sanggup tinggal. Apa yang Tuhan larang besar, maknanya kita tak sanggup buat. Itu makna takwa. Jadi sebenarnya takwa itu di hati. Nabi kata at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Takwa di sini, kata Rasulullah, di hati. Nabi ulang 3 kali. Bila ada takwa, maka terjemahannya ialah anggota kita akan melakukan yang diperintah, meninggalkan yang ditegah.
Maksudnya dengan berpuasa dalam keadaan imanan wahtisaban, dapatlah ni. Sallallahu alaihi Muhammad. Orang yang berani buat hak Tuhan larang sebab tak ada takwa. Orang yang buat halal balai yang Tuhan perintah sebab tak ada takwa. Jadi kalau kita nak memperoleh takwa, puasa 3 bulan, 30 hari berturut-turut, sebulan makna dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi subhanallah, itulah tujuan daripada ataupun hikmah daripada kefarduan kita berpuasa. Cuba tengok muka surat 22. Yang kita tak mau ialah Nabi kata ni, kam min sa'imin laisa lahu min siyamihi illa ju' wal 'atash. Betapa banyak orang yang berpuasa tetapi tidak mendapat apa daripada puasanya melainkan hanya mendapat lapar dan dahaga. Ini tak mau. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bila kita puasa, kita akan rasa dahaga. Bila kita puasa, kita akan rasa lapar. Tapi tak boleh minum, tapi tak boleh makan. Tak boleh makan, tak boleh minum ni berbaloi kalau kita mendapat hasil dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, iaitu takwa. Pasal apa kita nak memperoleh takwa? Sebab takwa ialah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, takwa ialah ketinggian seseorang hamba di sisi Tuhan. Betul Allah sebut, inna akramakum indallahi azqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di kalangan kamu siapa paling bertakwa. Tuhan tak kira orang mulia itu rupanya elok, cantik, handsome, smart, berketerampilan, berwibawa. Tuhan tak tengok tu semua. Tapi yang Tuhan tengok hati kita, takwa ada ke tak? Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila a'malikum walakin yanzuru ila qulubikum. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala tidak melihat ia kepada rupa parah kamu dan tak melihat ia kepada amalan kamu, tapi ia melihat kepada hati kamu. Dalam hati ada apa? Takwa. Nabi kata at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Dalam hati ada tak takwa, iaitu besar yang Tuhan suruh, besar yang Tuhan larang. Yang puasa ni akan melahirkan hal tu. Kalau kita berpuasa daripada umur 15, hari ni umur 65, berapa puluh tahun dah? 25, 35, 45, 55, 65, 50 tahun. Bayangkan penghasilan yang kita dapat sejak puasa hari tu. Tapi kalau puasa hari itu, puasa yang tak menepati seperti mana yang dikendaki, tak dapatlah tu apa. Sebab puasa ni ada 3 jenis. Yang pertama puasa awam, yang kedua puasa khawas, yang ketiga puasa khawasul khawas. Puasa awam ni, betapa banyak orang yang berpuasa tapi apa pun tak dapat daripada puasanya, mereka lapar dan dahaga. Puasa yang tak ada nilai, puasa yang Tuhan tak kira, puasa yang salah. Macam kita masuk Dewan Periksa, kita jawab tak betul, inilah puasa dia, dipangkah puasa ni salah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi puasa yang betul macam mana? Bismillahirrahmanirrahim. Puasa yang betul ialah puasa yang semua berpuasa, mulut tak makan dan tak minum, anggota jaga daripada melakukan perkara yang membatalkan puasa, dan anggota kita turut berpuasa, mata puasa, tangan puasa, mulut, hidung, kaki. Maknanya tahan diri semua daripada buat yang haram. Tu yang tak berani pergi pasal Ramadan tu, sebab nak jumpa yang haram tu.
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dulu-dulu orang masak di rumah, orang buat cucuk di rumah ya. Mak saya almarhum Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Mak saya rajin masak, rajin sungguh masak. Setiap petang ni, setiap petang buat cucuk, buat kuih. Bulan puasa Sallallahu Sayyidina Muhammad, dia kata, waktu tu saya dengan adik saya Ustaz Zul, kami yang puasa, dia muda lagi, kuat lagi, semangat lagi. Sallallahu Sayyidina Muhammad. Saya puasa umur 6 tahun. 6 tahun dah mula puasa. Ayah ni orang kuat agama, mak orang kuat agama. 6 tahun suruh puasa dah. Sallallahu Sayyidina Muhammad. Tapi mereka ajak, mereka buat percubaan, saya nak sulung. Puasa daripada bangkit sahur 6 tahun gerak sok makan. Lepas tu puasa bertahan sampai pukul 10 ya. Tapi zaman tu pelik pukul 10 lama. Daripada bangkit tidur sampai pukul 10 lambatnya. Mak, tak boleh buka puasa lagi? Tak boleh lagi, tengok jam tu. Salah. Mak pujuk pula. Sallallahu Alaihi Muhammad. Lepas tu bila dah dekat pukul 10, mak buat ayak kopi. Zaman tu tak ada Milo-Milo, yang makan Milo ni, ayak kopi. Lepas tu Sallallahu Alaihi Muhammad ada, lepas tu dijamu roti pak sagi. Roti pak sagi gula tu, orang Kedah tu roti pak sagi. Orang KL kata apa? Biskut. Orang Kedah semua roti. Kami orang Kedah semua roti. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi ayah tu pula, dia stay ambil di kedai satu tin terus. Jadi tak sabar macam orang nak buka puasa pukul 7. Mengetang nak buka puasa pukul 10 pun. Sallallahu Alaihi Muhammad. Tu sebanyak puasa 10 hari saya puasa sampai pukul 10. Hari ke-11 dah 30 hari dah sehari. Tu dia ajak, boleh puasa. Depa try nak sulung, boleh. Akhirnya bila mana adik saya umur 6 tahun, dia dah puasa penuh. Sebab saya dah dicuba, boleh. Jadi nekat juga nak bagi anak puasa, sedangkan bukan wajib pun. Nekat juga, nak mati ke tak mati anak aku ni, tak bagi makan, boleh. Lepas tu dia tawarkan, abang nak makan apa, adik nak makan apa. Lepas tu saya tulis Sallallahu Sayyidina Muhammad, tulis hari ni cucuk udang, hari kedua mi rebus, hari ketiga apa, 30 hari tu semua menu lain-lain. Sallallahu Sayyidina Muhammad. Ini menyebabkan bila mana nak buka puasa, mak lu masak tu semangat tu. Ni mak dia suruh puasa, dia tawar pula nak makan apa. Dia macam ni lah. Satu orang tu, dia duduk seorang je. Sallallahu Alaihi Muhammad. Rumah dia tu bukan ada bilik pun. Rumah dia tu masuk-masuk tu rumah betul. Orang pun tahu dia duduk seorang. Sallallahu Alaihi Muhammad. Satu hari dalam waktu duha tu, orang dengar dia bercakap. Orang tu bercakap dengan siapa? Tengok kasus ada sepasang je sembang dengan siapa. Jadi kawan yang pelik ni ketuk pintu. Dia pun keluar. Lepas orang tu bagi salam, Sallallahu Alaihi Muhammad. Soalan orang ni nak tanya, cakap dengan siapa? Saya ke? Saya cakap dengan saya. Kalau cakap dengan saya tu orang kata apa? Cakap dengan saya. Pasal apa? Dah saya ni nak puasa. Tadi bangkit sahur dah, Sallallahu Alaihi Muhammad. Sampai pukul ini, dalam pukul 9.10 tu,
tiba-tiba terlampak di penjuru rumah tu ada sekeping roti Arab tu. Roti Arab ni Rasulullah Sayyidina Muhammad kalau keras boleh ambil ketuk kepala. Kawan tu penin. Roti Arab tu keras betul. Kalau dah kering memang keras betul. Kalau nak makan pula kena celup ayak pula. Celup bagi lembut baru boleh makan pula. Jadi ni saya ni nafsu lah Rasulullah Sayyidina Muhammad. Dia tengok roti tu dia teringin. Dia nak buka puasa dah. Rasulullah Sayyidina Muhammad duduk pujuk dia lah, janganlah makan lagi, sagilah. Puasa sikit ni, petang ni aku jamu hal lencong. Zaman tu apa dia tak tahulah. Tapi makanan yang paling sedap petang ni aku jamu hang sedap. Hang pukul 10 nak makan tu ya. Sagi hang buka puasa sedap kalau hang puasa sampai petang. Tu cara orang dulu-dulu mengasuh nafsu. Ni peringkat awal. Mana peringkat awal nak ajak puasa Rasulullah Sayyidina Muhammad, tawarkan. Kalau malas puasa hari Isnin Khamis, macam tu lah, ajak. Tak apa, saya makan sedap. Tu mungkin mak saya dia buat macam tu kot, nak bagi berlatih puasa kot. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tapi kalau semata-mata tak makan dan tak minum, tak buat benda batal puasa, awam dia panggil, puasa awam. Tu tak ada pahala apa, kosong. Tapi kalau Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, anggota badan semua puasa juga, tu dah panggil khawas. Tu baru ada pahala. Kalau kita nak pilih lebih lagi, lebih tinggi lagi, dia panggil puasa khawasul khawas. Macam mana puasa khawasul khawas ni? Salah Sayyidina Muhammad, iaitu berpuasa dalam keadaan hati tak terlupa kat Tuhan sikit pun. Salah Sayyidina Muhammad. Macam orang lapar nasi tu tengok nasi tak? Selagi mana tak makan nasi, duk teringat nasi itulah. Begitulah orang yang tak lupa pada Allah, duk teringat pada Allah. Itu dia panggil khawasul khawas. Jadi subhanallah, dari puasa yang namanya khawas, barulah puasa itu akan menghasilkan takwa. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kemudian tuan-tuan tengok pada bab yang kelima. Ikuti sunnah, hidup indah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dalam kita berpuasa ataupun dalam semua ibadah yang kita buat, syarat yang paling penting ittiba'an li sunnah, mengikut sunnah. Kalau kita buat ibadat kita tak ikut Rasulullah, reject, amalan itu ditolak. Kalau kita nak buat ibadat, nak buat cara kita, tak perlulah diutuskan Rasulullah. Diutuskan Rasulullah untuk Nabi mengajak kita cara bagaimana beribadah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam telah meninggalkan kepada kita melalui ajaran dan sunnahnya bagaimana kita melaksanakan ibadah puasa yang tinggi nilainya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Baik, cuma tengok Nabi SAW, dia ulama ibarat macam ni. Ibadat ni ataupun kepada Tuhan ni, dia umpama dua sayap. Kita nak menuju kepada Allah, Sayyidina Muhammad umpama burung yang perlu dua sayap. Sayap yang pertama ialah semayang, sayap yang kedua ialah puasa. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi mana-mana orang yang rajin semayang dan rajin berpuasa, berarti dia telah melengkapkan perjalanannya kepada Tuhan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad.
Ada seorang guru saya dulu, namanya Ustaz Rashidi, Salah Sayyidina Muhammad. Dia nombor 2 Pak Sumit lah. Pak Sumit duduk di rumah berpuasa. Dia Salah Sayyidina Muhammad, dia duduk di pondok berpuasa. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ada mana kalau kita ajak dia makan, dia kata ana uzur tadi. Dia orang Kedah duduk Kelantan, ana uzur. Uzur tu faham, dia puasa. Jadi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ada adik saya seorang, dididik oleh Habib Kazim. Habib Kazim, di antara didikannya pada muridnya, dia kena puasa Isnin Khamis. Jadi anak murid ni pun pegang Isnin Khamis tak makan, puasa. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sampai puasa ni dia menjiwai dan menyebati. Ayah saya, dia puasa seminggu 4 hari. Maknanya 7 hari tu, bila seminggu 4 hari, tinggal 3 hari dia tak puasa. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dan dia kata, ayah kena puasa. Kalau ayah tak puasa, puasa tak sihat. Sebab tu Nabi kata, sumu tasihu. Puasalah kamu, kamu sihat. Faham tak? Dia macam kita ni, kereta bergerak panjang masa, tentulah lebih banyak kereta bergerak ni kena masuk bengkel. Perut ni berjalan, tak berhenti ni, makan. Dia kena ada masa dia rehatkan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi sebab itu orang yang berpuasa Isnin Khamis, jadi adat dia bila masuk bulan Syaban ni, mai separuh yang kedua, 16, 17, 18 ke atas ni, dia masih boleh puasa. Agama, syariat, ra'i dia. Sebab hang, pasien hang, adat hang. Tapi orang yang tak biasa jadi adat puasa Isnin Khamis, tak boleh dah puasa ni. Bila masuk nisfu Syaban 15, kalau nak puasa juga 15, 16, 17 kena sambung. Fasa pertama dengan fasa kedua. Tapi kalau nak puasa terus, ambil fasa yang kedua, 16 tak boleh. Allah yang mencipta manusia maha mengetahui apa sesuai untuk manusia. Takut esok bila hang ambil fasa kedua, hang puasa, nanti hang tak ada puasa Ramadan. Sedangkan Ramadan tu wajib, hang ni sunat. Jadi Nabi kita SAW, adat Nabi itu berpuasa. Bahkan Nabi suruh, sumu tasihhu. Puasalah kamu, kamu sihat. Lepas tu masalah Sayyidina Muhammad. Lepas tu siapa-siapa yang macam-macam sakit ni puasa lah. Cimanih, darah tinggi, jantung, apa semua, subhanallah, salah Sayyidina Muhammad. Cuma kena jadikan adat. Isnin Khamis puasa. Walaupun paling kurang Isnin kita puasa. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Taib. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dan dalam kita berpuasa ni, seperti mana kita baca tadi, kita kena bangun sahur. Walaupun bangkit makan roti lah, segala hayat dah cukup, tak mesti kita makan nasi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dan pada muka surat 30 ada ayat yang datangkan, iaitu wabil asharihum yastaghfirun. Apa faedah bangkit sahur? Bangkit sahur ialah untuk berkata astaghfirullahal azim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Saya teringat Imam Ghazali rahimahullah. Imam Ghazali, dia sarapannya sebelum subuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kita sarapan lepas subuh. Apa faedah sarapan sebelum subuh? Sarapan sebelum subuh, salah Sayyidina Muhammad membuatkan kita, menjadikan kita dapat buat dua pilihan. Aku nak puasa ke aku tak puasa? Faham tak? Jadi kalau kita makan sebelum subuh, lepas tu kita sembahyang subuh, lepas tu boleh buat pilihan. Aku nak puasa ke hari ni, aku tak puasa. Dia pulang, salah Sayyidina Muhammad.
Jadi itu kelebihannya. Jadi saya jumpa satu orang dalam hidup saya, orang yang sarapan sebelum subuh. Waktu mana saya berjalan ke Syria dulu, berziarah ke sana, ada Sayyidina Muhammad. Saya duduk di semua saya duduk di rumah anak murid saya seorang. Dia duduk dengan satu orang pondok. Lepas subuh dia mula mengaji, balik malam. Ada Sayyidina Muhammad. Jadi sebelum subuh dia seorang dia makan. Dia makan. Mai ustaz makan. Saya kata, ini baru saya jumpa orang-orang yang mengamalkan seperti mana amal Imam Ghazali. Iaitu sebelum subuh sarapan. Ya subhanallah, masalah Sayyidina Muhammad. Baik. Jadi maka waktu sahur ni waktu perdana dia sebut. Orang dunia menyediakan waktu perdana pukul 8. Tu orang buat berita perdana tu. Dalam agama waktu perdana waktu sahur. Kalau Allah nak angkat seseorang jadi wali-wali dia waktu sahur, waktu qiyamul lail tu. Cuba tengok muka surat 31. Dalam sebuah hadis qudsi Nabi sebut, yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila sama'i dunya hina yabqa thuluthul laili al-akhiru yaqulu man yad'uni falyastajiba faastajiba lahu wa man yas'aluni fa'utiyahu man yastaghfiruni fa'aghfir lahu. Nabi kata Allah Subhanahu wa taala turun setiap malam ke langit dunia sampailah baki lagi 1/3 daripada malam. Ketika tu Allah kata, siapa nak berdoa kepada aku nak bagi. Siapa yang nak minta, aku nak bagi. Siapa yang nak beristighfar, aku nak ampun. Jadi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maka inilah yang dikatakan kelebihan, yang dikatakan tasaharu fa inna fi sahuri barakah. Makanlah sahur kerana pada waktu sahur itu ada keberkatan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sebab tu waktu sahur ialah waktu munajat. Sebab tu Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu sebut, laula munajatun fil ashar wa musahabatul ikhwan ma ahbabtul baqa fi hadhihi dar. Kata Imam Syafi'i, masalah Sayyidina Muhammad, kalau tidak kerana munajat pada waktu sahur dan bermusahabah dengan para ikhwan, aku tak sanggup hidup atas muka dunia. Dua perkara. Yang pertama, munajat ketika sahur dengan Tuhan. Yang kedua, musahabatul ikhwan, bermusahabah dengan para ikhwan, iaitu dengan anak murid dia. Bermusahabah dengan para ikhwan iaitu dengan anak-anak murid dia. Bermusahabah maknanya masalah Sayyidina Muhammad, maknanya bergaul. Untuk guru mengajar, anak murid mengaji. Pagi, petang, siang, malam, musahabah. Maksudnya masalah Sayyidina Muhammad, kalau tak ada dua ni, aku tak sanggup, aku tak sudi hidup di atas muka dunia. Itu waktu sahur. Waktu sahur ni waktu dengan Tuhan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Seterusnya, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tengok bab yang ke-6. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Satu perkara yang tak boleh renggang dengan kita dalam bulan puasa ialah sedekah. Berpandukan hadis Nabi SAW, Nabi itu ialah orang yang sangat pemurah. Dan Nabi itu sangat pemurah dalam bulan Ramadan. Dan kepemurahan Nabi itu disebut dalam hadis karihil mursalah, seperti angin yang bertiup. Nabi pemurahlah, Ramadan lagi pemurah. Sebab tu orang yang ada ilmu dan reti menilai Ramadan akan bersedekah gila-gila dalam bulan Ramadan. Tuhan ni Maha mengetahui. Ada orang yang Tuhan bagi boleh pergi Mekah. Pergi Mekah ni nilaian
sedekahnya 100,000. RM1 nilai 100,000. Bayangkan, RM10. Kalau RM1 1,000, kalau RM10 berapa? Cikgu matematik. Kalau RM1 1,000, kalau 10 ringgit berapa? Berapa? Sejuta. Tu dia. Tapi ada geng-geng cerdik, Ustaz pergi Mekah, Ustaz tolong sedekah di Mekah. Lepas tak ada sedekah sini, saya kena bawa duit lepas sedekah di Mekah. Sejuta. 10 rial harganya adalah sejuta. Bayangkan. Siapa-siapa yang nak sedekah di Mekah, bagi duit kat saya pergi sedekah tu. Saya nak pergi 9 bulan 9 hari bulan Mash, Saudara Sayyidina Muhammad. Bagi RM10 lah, sejuta lah, Saudara Sayyidina Muhammad. Bayangkan bagi 50 ringgit, 50 juta, 5 juta. Tu dia kaya. Awak tak kayanya dia akhirat esok, Saudara Sayyidina Muhammad. Subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi, tapi Tuhan tahu bukan semua orang yang aku jemput pergi Mekah. Kalau tempat hang tak boleh pergi, aku bagi hang masa sebulan untuk hang sedekah. Hang dapat sama macam orang pergi Mekah. Allah senang. Itu nak katakan maha adilnya Allah. Kelebihan itu berpandukan tempat dan berpandukan masa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi subhanallah, dan sedekah ini ada setengah orang dia berkira-kira, jomlah kita pergi umrah Saudara Sayyidina Muhammad. Ana bukan tak mau pergi, tapi komitmen lebih banyak lagi. Dia bagi alasan. Dia pergi umrah ni, dia memurahkan rezeki Saudara Sayyidina Muhammad. Di antara amalan yang memurahkan rezeki, pergi umrah Saudara Sayyidina Muhammad. Tapi kena himpun duit ya. Cukup tambang, belanja sana, pergi 8,000 ke, 9,000 ke, 10,000 ke, 11,000 ke, Saudara Sayyidina Muhammad. Kalau nak duduk hotel murah, ada hotel murah. Orang pergi dengan DIY kan, pergi sendiri tu. Tak usahlah duduk dekat dengan Masjidil Haram, duduklah jauh sikit naik bas. Saudara Sayyidina Muhammad, bas pula ada catat. Naik bas pergi masjid, jangan duduk nak balik, duduk masjid lah, pergi Mekah kan. Saudara Sayyidina Muhammad sampai di Mekah, apa ibadat? Nak kencing berak hampir tandai, lepas tu masuk masjid balik. Tapi kalau kita berkira nak sikar baju tak boleh. Kita kata nak baju nak elok, hak kenyok-kenyok sikit, tudung apa dah, kedok-kedok dah, tak boleh buat. Kalau tak boleh itu semua, baru boleh buat kata Tok lah. Sebab bila masuk bulan Ramadan ni, orang dah tidur di masjid dah. Lepas bawa masalah saya nak bawa kursi yang halal sadaq tu kan, baca Quran, letih i'tikaf, batal wuduk, ambil masuk balik. Bayangkan i'tikaf di Masjidil Haram, bayangkan. Jadi kalau boleh pergi beberapa hari, guna sepenuh-penuhnya Saudara Sayyidina Muhammad. Bayang tarawih buat 20, tengok di Mekah pun 20, pasal apa buat 8 di Malaysia? Kalau orang kata lah 20 tu bid'ah, 8 tu sunnah, pasal apa Mekah tu buat 20? Tu pakai otak biasa ya. Tu sabuk dalil lah. Faham tak? Katalah lepas kata Mekah tu Wahabi, tu pala Wahabi lagi kot. Pasal apa 20? Ni siapa kita 8? Tu ya. Lepas tak kerti, lepas tak ada hukum, lepas pun ulama banyak. Siapa 20? Lepas tu pula malam 27 Ramadan tu buat nuzul, buat malam khatam Quran pula. Nabi buat. Tak ada pun, kita buat bid'ah.
Jadi tuan subhanallah masalah Sayyidina Muhammad buat 20 rakaat. Tak larap diri, bawa kursi. Mayang sunat boleh duduk, bawa kursi. Tapi kalau bawa kursi janggut tak ada lagi, yang kata teruk sangat. Awak kata mana letih ni, uzur ni. Tapi janggut putih macam ni boleh buat lah. Masalah Sayyidina Muhammad tak boleh berdiri lama, bawa kursi. Yang penting 20 rakaat. Faham tak? 20 rakaat. Kalau keluar pada masjid pun bukan nak buat ibadat apa pun, nak tengok insek ya. Yang teruk lagi keluar pada masjid mokok, tu lagi teruk. Awak tinggal 20 rakaat keluar masjid, betul hanya sokok pula, tu lagi teruk. Guna sepenuh Ramadan kali ni bergelut sungguh-sungguh. Salah selamat. Allahu Akbar. Sedekah sebanyak-banyak. Dengar orang di situ orang minta bagi. Tengok dalam Facebook kita ni, dalam bila puasa ni dia akan lalu di Facebook kita, di TikTok kita, orang minta tu. Minta bagi ya. Bukan mesti bagi 10,000. Hak ni RM10, tu RM10. Sehari tu RM50 cukup. So tengok pula siapa minta pula, boh pula. Sahaja Sayyidina Muhammad. Boh sikit-sikit, iman lemah tak kuat. Bagi sikit-sikit tak berasa sangat. Pergi Mekah ni memurahkan rezeki. Tuhan bagi balik keluar 8,000, Tuhan bagi balik 8,000. Dan Tuhan bagi seganda lagi, berarti 16,000 kalau 8,000. Ni orang pergi, sepatutnya orang pergi umrah, masalah sekerak pergi umrah, pi memurahkan rezeki. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi Ramadan ialah bulan kita bersedekah. Kita tengok muka surat 38. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nabi sebut as-sadaqatu tudfi'u ghadabar rahman. Sedekah itu memadamkan kemurkaan Tuhan yang bernama Rahman. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi subhanallah. Jadi kalau orang pergi Mekah, dia ada habuan dia. Kita yang tak pergi Mekah, kita ada Ramadan. Bayangkan orang pergi Mekah dalam bulan Ramadan. Allahu Akbar. Kita ni tak pergi ni, soalan Sayyidina Muhammad, dapat kelebihan Ramadan. Tapi ada orang Tuhan pilih pergi Mekah dalam bulan Ramadan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kelebihan apa? Buat umrah dalam bulan Ramadan ialah seperti pahala haji. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Seperti pahala haji. Besar kelebihan. Jadi bila orang tahu kelebihan besar, orang pakat pi. Bila Ramadan ni, Allahu Akbar, macam haji dah. Salah sayyidina Muhammad. Lepas tu pula hotel melambung-lambung. Faham apa? Faham kata seperti mana nilai nak duduk sana tu mahal. Begitulah pahala yang Tuhan bagi kepada orang yang menjadi duyufur rahman dalam bulan Ramadan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Seterusnya, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan tengok pada muka surat 42. Jadi dalam bulan Ramadan, kalau kita masuk Ramadan, doa ni ialah doa yang sinonim dengan Ramadan. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah Tuhan kami, Engkau Tuhan yang Maha Pengampun, Engkau Tuhan yang Maha Pemaaf. Al-afu tu makna pemaaf. Engkau Tuhan yang Maha Pemaaf, maafkan aku. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sana Aisyah radhiyallahu taala anha, Nabi sebut masalah sayyidina Muhammad. Sayyidina Aisyah tanya Rasulullah, ya Rasulullah, kalau kami berjumpa lah dengan malam qadar, kami nak baca doa apa? Nabi kata, kalau hampa jumpa malam itu qadar, baca Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi kita berhenti di situ dulu untuk petang ni. Jadi kita sambung bab 7 sampai akhir insya-Allah
pukul 10 malam ni insya-Allah. Macam boleh rehat dulu. Jadi kita pukul 10 kita sambung insya-Allah. Allahu a'lam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. اللهم نور قلوبنا بهدايتك اللهم نور قلوبنا بهدايتك اللهم نور قلوبنا كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم.